baca untuk arwah. 2. Tanpa membacanya solat kita tidak sah. 3. Menjadi petunjuk bagi yang buntu dan resah. 4. Jika merindui seseorang maka bacalah Al-Fatihah. 5. Dibaca ditiup pada beras bagi anak yang bermasalah. 6. Salah satu surah penawar sihir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7. Terjemahannya indah, hafalnya mudah. 8. Sunat dibaca ketika masuk dan keluar rumah. 9. Sunat dibaca ketika dirimu sedang marah. 10. Bersama amalkan tiada resah walaupun resah. Fadilat amalan hadiahkan Al-Fatihah. Hari ini saya ingin kongsikan rahsia seorang bapa yang sangat saya hormati ilmu dan kepribadiannya. Oleh kerana saya sedang berusaha untuk tidak terlupa mengamalkan nasihatnya, maka saya cuba kongsikan. Kata orang, makin kita rajin menyampaikan, makin lekat sesuatu perkara itu di dalam ingatan. Jadi seperti biasa, sama-samalah kita pesan memesan dan menyebar kebaikan. Kata si bapa, ada satu amalan yang dilakukannya secara istiqamah. Setiap kali lepas solat, dia akan hadiahkan Al-Fatihah buat anak-anaknya. Amalan itu bermula sejak Allah mengetuk hatinya ketika mendengar satu kuliah di masjid. Kata penceramah, ramai yang malas hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah. Dia yang tak pernah melakukannya serta merta terasa sebab lalu menangis, teresak-esak. Sejak itu, amalan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah mula menjadi tabiatnya. Selesai solat, itulah ikhtiarnya. Dihadiahkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, kedua arwah ibu bapanya, isteri kesayangannya dan juga anak-anak permata hatinya juga. Barangkali berkat amalan mudah itu, dia hidup tenang dan berjaya. Saya juga tumpang seronok melihat keluarga bahagianya, sahabat-sahabat grupku yang baik. Cuma hadiahkan Al-Fatihah. Mudah saja kan? Berapa minit sangat masa yang diperlukan. Tapi perkara yang mudah tidak akan mampu kita buat tanpa hidayah. Perkara yang semudah ini pun kadang-kadang kita gagal buat dengan istiqamah. Kita mungkin biasa membaca Al-Fatihah sebagai wirid selepas solat. Namun selepas ini, jangan lupa niatkannya sebagai hadiah. Sebut satu persatu nama penerimanya. Secara automatik, dengan hanya satu amalan, pahala kita akan jadi berganda-ganda. Sudah dapat pahala membacanya, dapat pula pahala bersedekah dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mulai sekarang, ketika ini, jom kita cuba buat perkara-perkara mudah yang disukai Allah. Jangan lupa, setiap kebaikan yang kita kirimkan untuk orang lain pasti akan kembali pula kepada kita. Subhanallah. Jom sama-sama kita beramal secara istiqamah. Hadiahkan Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu bapa kita, untuk suami, isteri kesayangan serta anak-anak permata hati kita. Usah lupa hadiahkan untuk diri sendiri juga. Amin. InsyaAllah, moga mendapat barakah yang berterusan hingga ke jannah. Kongsilah dengan rakan grup yang lain. Mudah-mudahan penyebaran ini mendapat keberkatan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala.